bersama-sama dengan Tuan Haji dan juga Cik Ahmad Azwan. Kami berempatlah akan bersama-sama dengan rakan peserta untuk khusus kepimpinan Komiti Pertengahan. Okay, sebelum tu, kalau boleh Tuan Haji Muhammad Sauki, kita ada minta 5 kumpulan. Maknanya bersedialah, jangan tinggalkan kami. Dan untuk fasilitator tu, kita juga memerlukan tenaga pengurus bersama dan pengurus untuk membantu. Okey, boleh ya? Terima kasih. Okay, tanpa melengahkan masa, saya rasa perlu juga sebelum kita mulakan, saya serahkan kepada pensyarah yang kedua, Encik Muhammad Harun Hamzi. Silakan, perkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya Harun Hamzi bin Baharudin. Sekarang ni saya bertugas di IAB Cawangan Sarawak, di Jabatan Pengurusan dan Kepimpinan IAB Cawangan Sarawak. Jadi selamat berkenalan dengan orang Pahang. Mudah-mudahan perkongsian merentas Laut Cina Selatan, kita dapat orang kata apa ni, sama-samalah membina keupayaan pemimpin muda yang ada di negeri Pahang ini. Okey, terima kasih YM, kita teruskan seterusnya. Okey, kalau boleh silakan Cik Syarul. Okey, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Boleh. Boleh. Okey, saya Syarul Nizam bin Salim ya. Saya dari Jabatan Asas Pengurusan Jabatan Asas Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ya, Ketua Bangunan Kepimpinan Pendidikan ya, IAB Bandar Instek ya. Okey, itu saja. Silakan YM. Okey, terima kasih atas perkongsian. Tuan Haji Sauki, sebelum kita mulakan, kita mulakan terus dengan slide kita ke ataupun macam mana cerita ni, perjalanan khusus kita ni? Ada. Terpulang pada kena pengurus dan juga syarah modul lah. Okey, untuk pembagian kumpulan dah sedia 5 kumpulan kan? Kita ada berapa orang sekarang ni? 66 tolak pensyarah 1, 2, 3, 4, 5, 60. Patutnya ada 70. Para peserta 74. pengurus dah habis. Ya. Okey. Penghulu dah ni, dah uruskan apa ni kumpulan peserta. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasihlah Tuan Haji atas maklumat tersebut. Okey. Saya present kan ni? Syarul? Saya? Ya. Okey. Lagi sekali, selamat datanglah kepada para peserta negeri Pahang. Okay, secara umumnya khusus pemimpin muda, untuk kali ini fasa yang kedua selepas melalui fasa yang pertama difahamkan secara bersemuka. Jadi kita buat secara dalam talian. Okay? Jadi bila buat dalam talian agak mencabarlah, tapi kita laksanakan dan saya harapkan objektif tercapai. Apa yang kita nak sampaikan selama 3 hari ini perkongsian bolehlah dimanfaatkan oleh para peserta sekalian. Okay? Jadi saya amat memerlukan sokongan dan kerjasama daripada para peserta sekalian lah, sebab kita lebih kepada perkongsian pengalaman. Bukan seperti aktiviti digital lah tuan-tuan kena buat. Di sini juga amat ni window dia kat monitor tu dia ada satu butang window. Dia dekat control function alterning tu, biasanya kat situ dia ada satu butang window sama ada letak. Okey, tekan window tu sentuh dengan G. Kita akan nampak ada yang left macam-macam. Okey, harapkan betul. kita boleh kekal sampailah hari Khamis. Mana kita seloronglah bersama-sama untuk mencapai objektif bagi setiap slot yang kita sampaikan dan memerlukan banyak pelibatan. Okey, maklumlah, saya difahamkan seramai 74 orang peserta bagi Pahang. Jadi kalau boleh mohonlah rakan-rakan
bersama-sama kami dan bekerjasama dalam kumpulan untuk aktiviti yang kita cadangkan. Okay? Sebab khusus kita ni agak santai melaksanakan 70-20-10 lah, kita cuba melaksanakan konsep perkongsian pengalaman, perkongsian idea pendapat di tengah rakan dan juga sedikit penyampaian maklumat oleh kami bertiga samping Cikgu Taharin daripada IAB-CDH. Okey, saya rasa tanpa melengahkan masa, kita tak ada sesi perkenalan yang agak formal yang seperti sesi bersemuka. Jadi kadang-kadang bila kita buka video, internet tu akan tarik, akan turun. Jadi kadang-kadang kalau bercakap tu nanti bila saya sebut nama ataupun saya Sarah sebut nama, kalau boleh buka lah, nak tengok tu lah handsome ni macam mana orangnya. Sebab saya pun terpaksa buka video ni walaupun rambut dah putih. Okay, okay. Boleh kita mulakan Cik Hairul, Cik Syarul? Okey, boleh. Okey, boleh. Silakan. Harap internet okey lah. Okay, you present to everyone. Keluar tak? Dah? Belum lagi, belum. Tak keluar? Sini? Tak keluar juga? Okey, dah ada. Okay, faham masalah saya. Okay. Okay, dah nampak slideshow Nampak slideshow? Nampak. Nampak tuan? Suara saya jelas kan? Clear. Jelas lagi. Okay. Sebelum itu, kalau boleh kita boleh dapatkan maklumat lah daripada rakan-rakan peserta. Siapa yang pernah menghadiri khusus LCML, sama ada di IAB-CDH ataupun di IAB Bandar Instek, di kalangan ketua panitia khususnya. Tak ada? Okay. Dan saya juga difahamkan sebahagian daripada peserta terdiri daripada ketua panitia. Betul ya? Ketua panitia dan juga ketua jabatan di PTG ataupun penolong PTG dan juga ketua unit, ketua section di JPN. Betul? Apa tak dengar? Dengar? Boleh. Betul. Betul tuan, betul dengar. Okey. Jelas. Okey. Kadang-kadang takut juga kita ni bercakap seorang-seorang. Jadi kalau ada tu boleh angkat tangan untuk respon dan sebagainya. Okey. Kali ini tahniahlah kepada tuan-tuan dan puan-puan dimasukkan dalam kumpulan Young Leaders yang pertama sepanjang tahun 2021 dan kali pertama lah saya rasa dibuat serentak di Pantai Timur, di Pahang, Kelantan dan Terengganu. Okay? Jadi slot pemimpin muda untuk kursus ini juga dimasukkan LCML ataupun khusus kepimpinan pemimpin pertengahan. Leadership course LC Middle Leaders, mana pemimpin pertengahan. Jadi untuk kali ini kita perlu faham pemimpin muda juga dikategorikan sebagai pemimpin pertengahan. Jadi khusus
untuk kali ini kita adaptasikan daripada kursus SML yang pertama, tapi ada sedikit penyesuaian lah. Jadi kadang-kadang selepas dalam slide itu disebut pemimpin pertengahan. Tidak lagi menyebut pemimpin muda. Okay? Jadi diharap para peserta semua boleh memahami pemimpin muda ialah pemimpin pertengahan. Dan ada juga pemimpin pertengahan yang tak muda. Maknanya dah berusia pun macam kami ni pun masih lagi boleh dianggap sebagai pemimpin pertengahan apabila memegang sesuatu jabatan ataupun mengikuti sesuatu task ataupun program yang diminta oleh jabatan ataupun organisasi. Okay? Jadi sepanjang kursus ini kita menganggap tuan-tuan ini para peserta ialah sebagai pemimpin pertengahan. Okey. Okey. Untuk slot 4 jam pagi ini kita bermula dengan mengurus diri. Okay? Untuk menjadi seorang pemimpin ataupun pemimpin pertengahan cemerlang, sebelum menguruskan orang lain, sebelum menguruskan pasukan, sebelum membina pasukan yang mantap, kita perlu membina diri kita sendiri. Jadi bermula dengan untuk slot 2 jam ini 4 jam menguruskan diri. Okay? Jadi pengenalan sebelum itu difahamkan kita bersama-sama untuk ini selama 3 hari untuk mengurus diri akan dilaksanakan selama 4 jam. Jadi diharapkan selepas ini tuan-tuan boleh mengenali diri sendiri dan juga membangunkan kompetensi diri sendiri. Okay? Sebab dalam teorinya memanglah kita perkara ini. Kemudian selepas diri kita diurus dengan baik, dengan refleksinya, dengan personalitinya, kompetensi yang cemerlang, jadi barulah kita diarahkan untuk mengurus tugas utama. Tugas utama di sini mungkin ada di kalangan PTB mungkin berbezalah dan juga di JPN, tapi sebab ramai di kalangan kita, peserta di kalangan sekolah, daripada sekolah, dan difahamkan ramai sebagai ketua panitia ataupun setiausaha unit, setiausaha HAM, setiausaha co-curriculum, setiausaha lah yang berjawatan, paling kurang pun memang ada jawatan lah setiap sekolah. Jadi bagaimana kita mengenal pasti tugas kita dan melaksanakan tugas kita, mengurus tugas kita dengan lebih berkesan berdasarkan sendiri tadi, kompetensi diri yang cemerlang. Dan selama 8 jam, 1 hari 2 jam lah, minggu 4, 6 hari 4 jam, dan hari Khamis 4 jam. Bagaimana kita mengurus pasukan? Okay. Di sini setelah ada pasukan, bagaimana bilang. Okey. Setelah kita berjaya membina pasukan, kemudian kita bagaimana kita menguruskan pasukan kita dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Okey. Okey. Sebelum itu, ini agak penting dalam saya rasa perlu menerangkan dan menjelaskan kepada para peserta. Untuk slot 4 jam ini kita mempunyai 3 objektif. Objektif untuk menguruskan diri ini kita adaptasi daripada teori yang dikemukakan oleh sarjana barat Bokazi, iaitu yang pertama ialah mengenal pasti peranan pemimpin pertengahan. Jadi anda sebagai pemimpin muda dan juga pemimpin pertengahan, apa tugas kita? Tahniahlah, walaupun sebelum ini dah didahkan dengan asas pengurusan dan kepimpinan dan sebagainya, tapi untuk slot kali ini kita fokus kepada pemimpin, bagaimana kita fokus kepada model LCML. Kadang-kadang selepas ini ada beberapa perpindahan, ingatlah sebagai satu bonus. Jadi untuk ini lebih kepada model pemimpin pertengahan yang ditemukan oleh Bokazi dan rakan-rakannya. Sebelum cemerlangkan orang lain, kita perlu cemerlangkan dulu. Jadi kita lihat apa tugas, apa peran kita. Dan tak banyak, yang kedua tu ialah melaksanakan refleksi sendiri. Bahan cara untuk menjadi orang yang cemerlang ialah melalui refleksi. Dan
Yang ketiga ialah merancang pelan pembangunan sendiri. Yang ini kita ada profil macam satu kerangka kerja kita lah yang perlu dibuat. Kita membina, merangka pelan pembangunan untuk diri sendiri. Okey. Seterusnya, Cikgu Hairul, teruskan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tadi sahabat saya akan dengan hubungan antara pemimpin muda dan juga pemimpin pertengahan. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama-sama kita ini adalah pemimpin muda, dan dalam masa yang sama tuan-tuan juga adalah pemimpin pertengahan, kerana tuan-tuan ada orang yang di atas, ketua tuan-tuan dan puan-puan guru besar, ketua unit, pegawai di PPD atau di JPN, dan dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan juga ada orang di bawahnya, kan, rakan-rakan guru dan sebagainya. Sama ada apa jua peranan tuan-tuan dan puan-puan, sama ada ketua panitia ke sama ada mungkin ketua unit ke, sama ada SU dan sebagainya. Baik, tadi sahabat saya ada bercerita berkaitan dengan kerangka pemimpin pertengahan. Jadi pada pagi ini kita nak memperkenalkan kerangka pemimpin pertengahan IAB, di mana kita nak melihat kedudukan tuan-tuan sebagai pemimpin pertengahan, dan dalam masa yang sama kita nak cuba angkat tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin muda yang nanti insya-Allah menjadi pemimpin sama ada di sekolah, di PPD ataupun di JPN. Baik, kalau kita tengok kerangka pemimpinan ini yang diadaptasi daripada model pemimpin pertengahan Woolrich dan kawan-kawannya. Kalau kita lihat tuan-tuan dia berada di sini, pemimpin pertengahan ini. Tak kisahlah sama ada tuan-tuan ini ketua panitia ke, ketua unit di PPD ke, ataupun di JPN ke, atau SU, tak kisahlah apa jua SU, tuan-tuan berada di sini, pemimpin pertengahan. Kenapa tuan-tuan dikenali sebagai pemimpin pertengahan? Kerana tuan-tuan masih ada orang di atas tuan-tuan dan puan-puan. Pemimpin sekolah. Kalau di sekolah, tuan-tuan masih ada guru besar, masih ada penolong kanan, masih ada SLT. Sebab saya yakin dan percaya dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan ni ada sekolah TS25. Biasa menggunakan istilah SLT dan juga MLT. Jadi tuan-tuan ni adalah MLT, middle leaders. Itu yang pertama. Yang termasuk jugalah kalau yang di PPD ataupun di JPN. Maknanya tuan-tuan di sini, tuan-tuan masih ada lagi ketua unit dan sebagainya. Dalam masa yang sama, tuan-tuan ada orang di bawahnya. Guru-guru, ahli jawatan kuasa tuan-tuan dan sebagainya. Jadi sebab itulah kenapa tuan-tuan ni dikatakan sebagai pemimpin pertengahan. Dan kenapa juga dalam masa yang sama tuan-tuan juga dikenali sebagai pemimpin muda. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, dalam pemimpin muda itulah adanya tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin pertengahan. Itu yang pertama, hubungan antara orang di atas tuan-tuan dan puan-puan dan juga orang sama ada di bawah ataupun yang orang kata apa ni, selari dengan tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mencadangkan 4 kuadran ataupun 4 peranan utama tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin pertengahan, iaitu yang pertama menjuarai alternatif. Nanti kita akan tengok apa yang dimasukkan dengan menjuarai alternatif. Kuadran yang kedua, memudah cara penyesuaian. Kita akan lihat bagaimana tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin pertengahan, sebagai pemimpin muda boleh membantu memudah cara penyesuaian. Kita ambil satu contoh realiti pada hari ini. Bagaimana pelaksanaan PDPR yang berlaku, kan? Sekolah tutup, murid tak turun sekolah. Tapi bagaimana tuan-tuan membantu pengurusan sekolah sebagai ketua panitia untuk memastikan murid boleh belajar walaupun dalam PDPR. Kita ada pelbagai cara penyesuaian. Kita ada secara online, kita ada secara offsite,
dan kita ada secara kita ada offline, on-site dan juga offline. Itu kita akan lihat bagaimana peranan tuan-tuan membantu. Baik, kemudian kuadran yang ketiga ialah sintesis maklumat. Kita yakin dan percaya tuan-tuan oleh kerana seiring dengan pemansuhan UPSR. Sekarang kalau rakan-rakan di sekolah rendah, kita akan fokuskan pentaksiran bilik darjah. Bagaimana tuan-tuan melihat tahap penguasaan kan daripada TP1 sehinggalah ke TP6. Jadi maklumat ini sangat diperlukan. Jadi kita nak melihat kemahiran tuan-tuan dan puan-puan menggunakan data yang ada untuk kita sama-sama melonjakkan pencapaian sekolah tuan-tuan. Dan ini kebanyakan disokong oleh tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin pertengahan, sebagai ketua panitia. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok kuadran yang keempat ialah melaksana strategi. Kita tahu tuan-tuan hari ini kita terbatas dengan PDPR-nya kan, kalau pengurusan sekolah dia terhad pengurusan dalam taliannya dan sebagainya. Jadi ada pelbagai cara, ada pelbagai cara yang kita boleh laksanakan bagi memastikan bahawa apa jua kerja buat kita, sama ada PDPR, sama ada peranan tuan-tuan sebagai ketua panitia, sebab dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan akan melengkapkan SKPMG2 tuan-tuan untuk penilaian kendiri dan sebagainya. Jadi kita melihat bagaimana peranan tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin pertengahan, sebagai pemimpin muda dalam memastikan bahawa keempat-empat kuadran ini ataupun keempat-empat bidang yang dicadangkan dalam kerangka ini dapat dipenuhi. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, kita melihat hubungan tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin pertengahan. Orang atas tuan-tuan dan orang bawah tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada modul ini kita melihat bagaimana ada 4 peranan utama berdasar ke ini. Menjuarai alternatif, memudah cara penyesuaian, mensintesis maklumat dan juga melaksana strategi. Jadi ada 4 kuadran, ada 4 orang kata apa ni, fungsi utama tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin pertengahan dan juga sebagai pemimpin muda. Baik, yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, dalam melaksanakan peranan tuan-tuan sebagai pemimpin pertengahan, dalam memastikan tuan-tuan mampu melaksanakan keempat-empat kuadran ini. Kalau tengok yang di tengah-tengah ini, umumnya ada 3 perkara yang tuan-tuan perlu kuasai. Barulah tuan-tuan dapat melaksanakan fungsi tuan-tuan sebagai pemimpin muda ataupun sebagai pemimpin pertengahan yang dinamik. Iaitu yang pertama ialah tuan-tuan kena urus tema yang perlu kita melihat sebagai pemimpin pertengahan, boleh uruskan diri. Tuan-tuan sedar tak? Ya. Tuan-tuan sedar tak bahawa tuan-tuan ni adalah pemimpin pertengahan, dan tuan-tuan sedar tak bahawa tuan-tuan ni adalah bakal pemimpin muda yang kita nak cuba angkat menjadi pemimpin sekolah pada satu hari nanti. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan kena juga urus tugas tuan-tuan sebagai ketua panitia. Lihat peranan tuan-tuan sebagai ketua panitia dalam SKPMG2 tuan-tuan, standard 3.1 pengurusan kurikulum. Dan yang ketiga yang sangat penting ialah bagaimana tuan-tuan nak urus pasukan tuan-tuan. Sebab kita yakin dan percaya kalau ketua panitia dia ada orang di bawahnya, dia ada ahlinya. Jadi kalau kita melihat kepada ketiga-tiga tu tadi, maknanya daripada hubungan antara tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin pertengahan, pemimpin tuan-tuan dan juga orang di bawah, dan puan-puan berdasarkan 4 kuadran ini. Dan yang ketiga, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan dapat melaksanakan tugas tuan-tuan dengan cemerlang bila tuan-tuan dapat menguasai tiga perkara ini.
iaitu urus kendiri tuan-tuan sebagai ketua panitia, sebagai setiausaha, sebagai pegawai di PPD, sebagai pegawai di JPN, dan dalam masa yang sama tuan-tuan juga dapat urus 3 perkara ini. Tugas utama dan juga mengurus pasukan. Itu secara umumnya tuan-tuan, bagaimana kita bercerita, bagaimana kita melihat kerangka pemimpin IAB ini. Saya buka kalau ada pertanyaan berkaitan dengan kerangka top pun untuk kita nampak lebih interaktif apa ni ada hubungan antara dengan tuan-tuan yang jauh nun di Pahang. Tak clear. Apa maksud tak clear, cikgu? Tak clear yang mana? Suara terputus-putus ke Encik Hairul? Oh ya ke? Alamak. Tak, sekejap-sekejap lah, kau boleh faham lah, boleh disambung-sambung, dijahit-jahit lah. Alright, okay, suara putus-putus. Alamak, putus-putus Tak apa. Okay. Okay, saya serahkan balik pada Raja sebab so far talian saya okey. Cuma mungkin okey so far Tuan Hairul. lebih jelas ke sekarang ni? Tuan. Ya. Saya ingin silakan. Berkenaan dengan fokus yang dituduh tu aspek kendiri tugas utama dan pasukan. So saya rasa bagi kita yang di pertengahan ni rasanya untuk kendiri tak ada masalah, untuk tugas utama tak ada masalah. Cumanya kita akan bermasalah untuk pasukan. Di mana kebiasaannya pada akhir nanti kita akan bekerja in silo. Tidak ada kolaborasi in silo dan hasilnya agak kurang lah. So boleh tuan bagikan tips kepada kita untuk bina pasukan yang terbaik lah. Sekian, terima kasih. Alright, okey. Oleh kerana so far okey tak? Jelas tak? Okey. Jelaskan. Alright. Oleh kerana nanti kita ada tema mengurus pasukan. So dalam tema itu nanti kita akan berkongsi sedikit lah tentang 2 model bagaimana kita boleh membantu untuk meningkatkan keupayaan kita dalam berkolaborasi dan berkomunikasi untuk meningkatkan orang kata apa hubungan dengan rakan-rakan kita. Sebab saya tak nafikan kadang-kadang dalam kerja buat kita, kadang-kadang kita terpaksa tuan-tuan bergerak secara bersendirian kerana kita tak dapat orang kata komitmen daripada rakan-rakan. Tapi nanti kalau kita tengok nanti tema mengurus pasukan tu nanti, kita akan berkongsi sedikitlah tips bagaimana kita boleh membina pasukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kajian-kajian yang berkaitan dengan urus kendiri dan urus tugas-tugas utama ni, kadang-kadang kan tuan-tuan kita rasa kita dapat melaksanakan, tapi sebenarnya kadang-kadang kita memerlukan sokongan juga. Misalnya kendiri tadi, bagaimana tuan-tuan nak dapat daripada pentadbir dan orang bawahan. Kalau tak dapat sokongan ni, walaupun kita rasa dia mudah tuan-tuan, tetapi kita rasa kita akan rasa terbeban ataupun kita akan rasa tak dapat nak laksanakan kerana ada banyak faktor lain. Lagi-lagi dalam keadaan PDPR, dalam keadaan pandemik dan sebagainya. Jadi mungkin sedikit perkongsian sepanjang tuan-tuan mengikuti kursus ini, orang kata sedikit memberi input pengetahuan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk menjadi pemimpin pertengahan yang terbaik dalam masa yang sama sebagai pemimpin muda. Jadi terima kasih tadi sahabat yang bertanya. Nanti akan ada dalam slot itu kita akan kongsi pada tuan-tuan dan puan-puan tentang 2 model kan mengurus pasukan itu. Okey, silakan. Ya. Okey, terima kasih Mr. Amrul atas perkongsian tersebut. Okey, cikgu daripada PPT Temeloh tadi yang mengemukakan permasalahan apabila tidak mendapat bersama daripada ahli pasukan. InsyaAllah kalau kita ikuti model yang dibuat oleh Woodridge dan lain-lain, Lisberg dan juga dengan oleh Bokazi ni, kalau kita buat adaptasikan, insyaAllah sekurang-kurangnya dapat membantu kita dalam menguruskan pasukan nanti. Okey.
Ya, secara umumnya cikgu, berdasarkan kerangka pemimpin pertengahan IAB 2016 ni, kalau cikgu-cikgu tengok apa yang cikgu faham berdasarkan taklimat penerangan ringkas daripada cikgu Tuan Hairul Hamzi tadi. Kalau boleh bagi respon cikgu, seorang dua orang sebelum kita pergi kepada seterusnya. Cikgu, dengar tak? Kalau boleh, mohon cikgu respon, siapa-siapa lah, tak ada salah pun sebagai nak dengar suara lah. Apa yang cikgu faham dengan ada bulatan dibahagikan 4, ada bearing skrunya di tengah, kemudian ada bulatan biru, ada bulatan merah, dan di atas ni bercapah, yang berfokus. Kalau boleh, cikgu kongsi sekejap teman-teman kalau boleh sebelum kita teruskan. Silakan cikgu. Mungkin Cikgu Muhammad Irwan. Silakan cikgu. Okey, jadi silakan. daripada penerangan Cik Hairul Hamzi tadi, jadi saya berpendapatlah bahawa yang pertama sekali sebelum kita sebagai pemimpin pertengahan ini, kita kena sedar bahawa kita ni adalah pemimpin pertengahan dahulu. Jadi daripada situ kita akan bergeraklah ke arah keperluan-keperluan yang kita perlu sebagai pemimpin pertengahan tersebut. Jadi yang dikongsikan oleh Cik Hairul tadi, kita dah dengar, maksudnya ada 4 kuadran tu. Kemudian detailnya kita belum dengar lagi, betul tu jadi kami akan maksudnya yang pertama sekali kita kesedar kita adalah pemimpin. Maksudnya sama ada kita suka tak suka, posisi kita sekarang adalah sebagai pemimpin. Jadi itulah saya punya pandangan. Jadi selepas itu kita akan bergerak pada pemahaman itulah sebagai pemimpin. Okey, terima kasih cikgu. Ya, teruskan Cik Hairul. Kalau nak kongsi dengan cikgu lain. Okey, seorang lagi. Puan Nurizan boleh bagi pandangan. Puan Nurizan Abdul Rahman. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ya. Okey, pada saya pemimpin pertengahan ni kita perlu menjadi cemerlang dari segi semua aspek lah, untuk mencemerlangkan orang-orang di bawah kita lah, dari segi semua perkara, semua aspek lah, dari segi pelaksanaan strategi, dari segi berkomunikasi dan semua benda lah yang berkaitan dengan pemimpin. Itu pada pandangan saya lah. Sekian, terima kasih. Darul, boleh bantu cikgu bagi pemahaman? Okey, kita kena Hairul, silakan Hairul. Alright, okey. Saya nak tambah sikit kalau tuan-tuan tengok dekat so far boleh dengar tak suara? Lebih baik? Boleh. Alright, okey. Alright, okey. Kalau tuan-tuan lihat dekat kerangka tu, dia ada, tadi saya dah terangkan hubungan antara pemimpin pertengahan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan dikatakan sebagai pemimpin pertengahan? Sebab tuan-tuan ni berada di tengah-tengah. Di atas tuan-tuan ada orang, ada guru besar, ada PKP tuan-tuan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan ada orang bawah. Kalau ketua panitia, dia ada anak-anak buah panitia dia, cikgu-cikgu dia. Sama juga dengan SU. Kalau tuan-tuan sebagai SU, kurikulum ke, hal ehwal murid ke dan sebagainya, tuan-tuan ada ketua tuan-tuan. SU tu dekat tengah-tengah. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan ada ahli dia. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya dah bincangkan berkaitan dengan 4 peranan utamalah secara ringkas. Dan kemudian ada 3 tema yang akan kita bincangkan dalam slot ini. Kalau tuan-tuan nampak dekat atas ni, dia ada yang bercapah dan dia ada yang berfokus. Kenapa menjuarai alternatif dan memudah cara penyelesaian, kita katakan dia bercapah? Dan kenapa kita katakan bahawa sintesis maklumat dan melaksana strategi ini dia berfokus? Ini kerana biasanya kalau kita lihatkan menjuarai alternatif ini, kita ada banyak pilihan untuk sesuatu perkara. Sama juga untuk memudah cara penyesuaian, kita ada pelbagai kaedah, pelbagai pendekatan. Sebab tu dia bersifat bercapah kerana dia ada banyak pilihan.
dia ada banyak fokus yang kita perlu sesuaikan ikut lokasi, ikut sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Itu umumnya sebab tu dia bersifat bercapah. Dia ada banyak pilihan yang untuk tuan-tuan sesuaikan dengan sekolah tuan-tuan dan puan-puan, lokasi, kemudahan, internet dan sebagainya, banyak. Tetapi kalau kita bercerita berkaitan dengan berfokus, yang ini dia merujuk kepada apa maklumat yang tuan-tuan ada. Contoh, mensintesis maklumat. Kalau sekolah rendah, kita ada pentaksiran bilik darjah, kita ada tahap penguasaan, dan dia berfokus kepada tuan-tuan dan puan-puan sekolah. Sebab sekolah A, dia mungkin tak sama dengan sekolah B, sekolah D. Misalnya begitu. Sama juga bila melaksana strategi. Kita ambil satu contoh, misalnya pelaksanaan PDPR. Mungkin ada sahabat-sahabat kita, dia mungkin melaksanakan secara online kerana ada kemudahan. Tetapi ada juga sahabat-sahabat kita yang mungkin dia melaksanakan secara offline. Dan juga ada juga rakan-rakan kita yang melaksanakan secara offsite. Jadi sebab itulah kita katakan kenapa dia berfokus. Merujuk kepada sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Itu sedikitlah tambahan berkaitan dengan kerangka pemimpin pertengahan ini, dari segi peranan tuan-tuan, kemudian dari segi 4 bidang kuadran ini, dan juga dari segi bercapah dan juga berfokus, serta 3 perkara yang perlu tuan-tuan mantapkan dalam melaksanakan fungsi dan peranan tuan-tuan sebagai pemimpin pertengahan dalam ruang lingkup pemimpin muda. Boleh Itu secara umumnya lah berkaitan dengan kerangka pemimpin pertengahan ini. Okey. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Okey, kalau tak ada, saya serahkan balik kepada Encik Syarul. Okey, terima kasih Tuan Hairul ya. Okey, saya nak sambung tentang apa yang Tuan Hairul ceritakan tadi ya. Okey, kita lihat ya tuan-tuan dan puan ya, dalam kuadran menjuara alternatif tadi ya, saya nak ulas semula ya berkenaan dengan Tuan Hairul beritahu tadi ya. Untuk alternatif ni kita kena rujuk kepada keupayaan pemimpin muda ya. Merujuk kepada pemimpin muda lah ya yang kita belajar hari ni ya. Dan sebenarnya dia menjual alternatif ni adalah bagaimana kita mengemukakan cadangan penyelesaian yang berdasarkan data ya. Biasanya kita merujuk kepada data dan kita nak bentuk macam mana nak bentuk konsep ataupun strategi ya organisasi pemimpin tertinggi yang berdasarkan data ya. Itu yang penting ya dalam kuadran menjual alternatif ni ya. Dan kuadran ni juga ya apabila pemimpin muda ni ya berhadapan dengan isu yang di luar bidang ya kuasa ya, pemimpin muda ni, pemimpin muda perlu merujuk dan menggunakan data sebenar ya bagi membantu pihak pemimpin dalam memahami isu yang dihadapi. Maksudnya kita merujuk berdata juga ya. Jadi kita nak membantu pemimpin atas kita gunakan data ya. Itu yang penting ya. Kemudian pemimpin muda juga perlu membawa isu ya, isu tersebut kepada perhatian pihak pemimpin atasan. Kita kena ada kejelikitan antara pemimpin atasan dan diri kita sebagai pemimpin muda ya, dan konteks pemimpin muda ya. Okey, boleh ya tuan-tuan dan puan setakat ni? Okey, boleh. Alright, pemimpin muda juga ya perlu bersedia dengan cadangan atau jalan penyelesaian ya. Maksudnya kita utarakan isu dan kita ada cadangan atau cara penyelesaian ya sebagai alternatif ya terhadap isu yang kita isu tersebut ya. Itu penting ya. Pihak pemimpin atasan yang akan memutuskan, kita bagi cadangan dan pihak atasan akan membuat keputusan. Okey, maksudnya kita bagi cadangan, pihak atasan akan membuat keputusan. Itu dua perbezaan ya. Tanggungjawab ya. Dan kita perlu memastikan pemimpin kita dapat memastikan pemimpin dapat memutuskan ya menerima alternatif yang kita tentukan ya ataupun tidak ya dalam menghadapi isu tersebut ya. Pemimpin muda tidak membuat keputusan ya, merujuk kepada tadilah ya. Kita di bawah pertengahan ni kita hanya ni lah memberi cadangan,
akan membuat keputusan. Okey, boleh ya, kuasa membuat keputusan terhadap pada pihak pemimpin sekolah, pihak atasan ya, maksudnya guru besar ya, ataupun orang di atas kita. Okey, kalau kita nak sebut pasal apa ni, memudah cara penyesuaian pula, kita tengok bagaimana keupayaan kita ya sebagai pemimpin muda ya dalam menggalakkan rakan kita secara sepasukan ya untuk mencuba pelbagai idea ya atau kaedah baru dalam melaksanakan tugasan ya. Itu penting ya. Bagaimana kita nak menggalakkan rakan-rakan pasukan kita. Okey, dalam kuadran ini juga ya, dia merujuk kepada bagaimana kita sebagai pemimpin muda ya berhadapan dengan isu yang ada dalam bidang kuasa kita ya. Ini akan sering terjadi apabila kita sebagai pemimpin muda ya sentiasa perlu menggalakkan ya rakan pasukan menjalankan tugas secara kreatif dan inovatif. Itu penting ya. Bagaimana kita nak menjalankan tugasan itu, kita gunakan pendekatan kreatif dan inovatif. Okey, komunikasi yang baik sebenarnya ya. Kita merujuk kepada komunikasi yang baik ya dalam pasukan akan membuatkan setiap hasil ya kreatif dan inovatif itu akan terjelma ya sentiasa dalam perbincangan. Maksudnya kita dengan anak buah kita sentiasa dalam perbincangan ya, dan diterima, diamalkan bersama-sama ya. Okey, secara asasnya ya pemimpin muda dan semua yang ada di sekelilingnya tahu dengan apa yang dibuat, tahu sealiran yang sama. Okey, untuk kuadran mensintesis maklumat pula ya, pemimpin muda perlu ya berupaya ya menggunakan data, menyatukan maklumat ya dan menyalurkan maklumat tersebut ya kepada pihak pengurusan bagi membantu pihak pengurusan membuat keputusan tepat berdasarkan data tadi ya. Ini sintesis maklumat ya. Dalam kuadran mensintesis maklumat ni ya, apabila berhadapan dengan sesuatu isu ya, pemimpin muda akan merujuk kepada data sebenar ya bagi memastikan kesahihan data itu ya dan isu yang dihadapi. Okey, dari situ ya pemimpin muda dari situ ya pemimpin muda akan menggunakan data sebenar bagi mencari punca sebenar ya isu tersebut ya. Sekiranya isu tersebut ya dalam bidang kuasa pemimpin muda ya, tuan-tuan perempuan ya, tuan-tuan perempuan akan membuat keputusan ya dan menyelesaikan masalah peringkatnya. Tetapi sekiranya isu dihadapi berada di luar bidang ya kuasa kita sebagai pemimpin muda ya, kita perlu berperanan menjuari alternatif tadi, merujuk kepada kuadran menjuari alternatif tadi ya. Dan kuadran yang terakhir ya, melaksana strategi pula ya, kita perlu sebagai pemimpin muda, kita perlu merujuk kepada keupayaan pemimpin kita sebagai pemimpin muda ya, kita perlu merujuk kepada keupayaan diri kita ya bagi membantu rakan pasukan dalam memastikan strategi organisasi kita tercapai. Itu penting ya tuan-tuan perempuan ya. Dalam kuadran ini sebenarnya ya, sebagai seorang pemimpin muda ya, kita perlu sentiasa menjalankan peranan ya sebagai pemimpin yang mengamalkan POLC ya dalam memastikan kualiti dan objek itu tercapai, objektif organisasi itu tercapai. Itu penting ya. Dan keempat kuadran ini perlu ya dicapai ya, perlu diamalkan ya oleh seorang pemimpin muda ya. Okey, tuan-tuan perempuan boleh sekarang ni? Okey, kalau kita sebut POLC, tuan-tuan perempuan faham ya? POLC. Nanti kita akan cuba bincangkan apa itu POLC ya, kalau kita nak brush up balik kalau kita tak ingat ya POLC itu ya. Okey, saya serahkan pada YM Raja, silakan. Okey. Terima kasih Encik Syahrul di atas perkongsian tersebut. Okey. Kalau kita lihat, tujuan kita pada pagi ini ialah menepasti peranan sebagai pemimpin pertengahan. Jadi pada peringkat awalnya kita nak memahami lah sama-sama. Jadi selepas ini pun kita masih lagi menggunakan model ini, menerangkan model ini, kerangka inilah tentang pemimpin pertengahan. Dan yang pentingnya ialah peranan tadi seperti yang ditanya oleh Tuan PTG tadi. Kita cuba selesaikan, cuba memperbaiki diri sendiri. Okey. Jadi kita fokus pada yang ini untuk 5 minit berikutnya. Jadi kita nak tuan-tuan faham, ini ialah model ataupun kerangka pemimpin pertengahan yang dicadangkan oleh IAB untuk melaksanakan sepanjang 3 hari ini. Okey, kalau kita lihat, memang kalau sesi bersemuka kita akan letak print besar-besar, kita kena faham, maknanya kena khatam lah yang ini. Okey, jadi Cik Hairul dah jelaskan tentang bercapah tadi, berfokus tadi berdasarkan 4 kuadran, 4 petak adalah. Okay? Dan Cik Syahrul telah cuba bagi tuan-tuan faham apa dia menjuarai, apa dia
memudah cara apa dia bersintesis maklumat dan bagaimana melaksanakan strategi. Okey. Jadi anggaplah tuan-tuan di tempat ini, rangka ini. Okey, sebelum itu mungkin kita tengok dalam tu ada dua selipar lah kiri kanan tu, satu warna merah, satu warna biru. Sebelah kanan ke guru, sebelah kiri pemimpin ataupun disebut oleh Cik Harul tadi ialah pengetua atau guru besar. Dan sebelah kanan tu guru. Jadi kita berada di tengah-tengah sekarang yang mempunyai 3 fungsi. Okey, saya minta menguruskan diri, mengurus tugas utama, mengurus pasukan ni berdasarkan teori yang dibuat oleh Bokazi tadi lah. Dia menyatakan 3 benda ini bercantum dalam satu dalam menguruskan tugas kita. Jadi antara pemimpin sekolah dengan guru, kita berada di tengah-tengah. Boleh cikgu? Siapa kita sekarang kalau ikut kerangka ini? Kalau minta seorang dua respon sebelum kita tengok pada seterusnya. Boleh? Cikgu Zakri kalau boleh. Cikgu Zakri, di kalian? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, pada pandangan saya lah, apa yang kita bincang ni berkaitan dengan tugas kepimpinan di sini adalah merujuk kepada ketua panitia lah. Ya, ya. Okey, jadi bila kita menjadi ketua panitia ni, yang pertama memang kita kena ada ilmu lah berbanding orang bawah kita maksudnya. Ya. Okey. Maksudnya apabila kita memimpin, sekurang-kurangnya kita ni ada idea untuk kita bagi kepada apa orang yang kita pimpin ni maksudnya. Ilmu maksudnya kita boleh bagi idea pada mereka lah maksudnya. Kita tidaklah mengharapkan idea mereka sahajalah maksudnya. Ya, ya betul. Saya pada ilmu, katakanlah saya ni untuk bidang TMK. Okay, jadi salah satunya saya kena tahu bidang TMK tu apa yang nak kena ajar kepada murid, bagaimana kita nak memastikan murid itu mencapai apa objektif dalam bidang TMK itu. Saya juga kena tahu sedikit soft skill berkaitan dengan TMK lah. Maknanya saya sekurang-kurangnya saya kena tahu tentang komputer lebih daripada anak buah saya ni. Untuk saya terang bila ada masalah teknikal, mesti orang akan cari kita sebab kita tak lari daripada tugas kita. ICT dan TMK ni benda yang walaupun tak sama, dia hampir sama lah maksudnya. Benda-benda yang soft skill pun kena ada jugalah. Maksudnya selain daripada kita nak suruh diorang ni ikut apa yang kita buat, kita kena tahu juga dan kita kena bagi peluang pada mereka untuk share dia punya pendapat lah maksudnya. Sekarang itu sajalah pendapat saya. Okey. Terima kasih Cikgu Zakri. Sama-sama. Pandangan ataupun pemahaman kami lah dah nampak jelas tu. Jadi memerlukan pengetahuan melebihi orang lain. Kadang ilmu lah. Kita mesti menyiapkan diri sendiri dah seperti itu. Jadi kesemua itu kita namakan sebagai kompetensi. Okey ya, kompetensi. Saya nak sebut kompetensi. Okey. Jadi dalam keempat-empat kuadran itu diisi dengan kompetensi. Kompetensi ni apa cikgu? Kau boleh kongsi? Kompetensi apa dia kompetensi sebenarnya? Maksud kompetensi? Kecekapan lagi? Kecekapan dan apa kompetensi ni? Kompetensi. Selain daya mampu melaksanakan tugas dengan baik. Okey, melaksanakan tugasan dengan baik. Setuju, bagus. Tahniah, yang nampak kompetensi. Jadi, secara umumnya lah, kompetensi ini ialah gabungan daripada beberapa kebolehan, pengetahuan, kemahiran yang ada pada cikgu tu. Tapi dicampur dengan satu lagi yang penting ialah sikap. Sikap itu digabungkan dengan ilmu dan pengetahuan menunjukkan bagaimana kompetensi. Jadi lepas ini kita akan bincang bagaimana kompetensi yang perlu ada untuk setiap pemimpin bagi melaksanakan, bagi berhubung, berkomunikasi dengan pengetua, guru besar, ketua jabatan ataupun pengarah dan sebagainya, di samping sebagai penyampai maklumat dan sebagainya kepada orang bawahan kita, sama ada guru ataupun apa sahaja dalam program itu, sama ada AJK dan sebagainya. Okey.
Rasa jelas? Ada sama masih kata tak? Kita teruskan. Jadi untuk ini kita perlu faham siapa kita sebenarnya, pemimpin muda, pemimpin pertengahan. Okey, seterusnya tengok pada blok. Next slide. Lagi pula. Berdua saya ni. Okey. Sebagai rumusannya, kita lihat pemimpin pertengahan ialah pengantara. Tadi saya sebut yang ini ada garis merah dan juga garis biru tu, mana benda tu sentiasa bergerak tu, mana sentiasa berhubung. Pemimpin sekolah kita tengah-tengah orang biru yang menyampaikan maklumat kepada guru, kita garis hijau tu sebagai penyampai maklumat kepada pengetua dan maklumat pengetua kepada kita. Jadi secara ringkasnya kita boleh simpulkan pemimpin pertengahan ialah pengantara dan orang yang berada di antara golongan pusat tertinggi dan pasukan tani di bawah setiap mereka berdasarkan pendapat oleh training lah tahun 2000. Okey. Rasa tuan-tuan boleh diandaikan, tuan-tuan dah boleh nampaklah siapa kerang tersebut walaupun baru tengok. Harapkan lepas ini boleh mahir dan telah menyedari siapa kita. Okey. Pemimpin pertengahan kita analogikan seperti ini. Okey. Hairul, boleh nak kongsi tentang analogi piramid ini? Okey, tadi sahabat saya Encik Syarul dan juga Yang Mulia Raja telah pun berbincang kan berkaitan dengan kerangka pemimpin pertengahan IAB. Dan kita juga dah lihat bagaimana definisi berkaitan dengan pemimpin pertengahan. So dalam bentuk grafik kita boleh lihat pemimpin pertengahan seperti yang tuan-tuan nampak dekat paparan itu tadi. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan dia ada di tengah-tengah seperti yang kita bincangkan tadi, dan dalam masa yang sama tuan-tuan ada orang di atas. Sebab walaupun apa-apa pun cadangan tuan-tuan dan sebagainya, pemutus dia ataupun untuk membuat keputusan, kita terpaksa juga merujuk pihak atasan kita, guru besar kita, ataupun kalau tidak at least penolong kanan kita atau ketua unit kita. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, dalam masa yang sama kadang-kadang kita menjadi orang perantaran untuk menyampaikan apa luahan anak buah kita, orang di bawah kita. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat daripada grafik ini, kadang-kadang kita perlu juga melihat keperluan orang bawahan kita. Jadi kita sebagai perantara untuk kita sampaikan dengan orang di atas kita. Jadi sebab itulah tadi kompetensi perlu. Jadi secara ringkasnya tuan-tuan, kalau kita nak permudahkan dalam erti kata yang mudah, kompetensi ini kita selalu kaitkan dengan ASK. ASK berkaitan dengan itu ialah attitude kita. Itu kita kaitkan dengan kemahiran kita. S. Dan K itu kita kaitkan dengan knowledge, dengan pengetahuan kita. Jadi sebab itu kalau saya nak permudahkan, maknanya sebagai pemimpin pertengahan, sebagai pemimpin muda, kalau saya nak kaitkan dengan kompetensi, biasanya dia tidak lari dengan 3 komponen itu, iaitu A, S, K. Attitude, kemudian skill, kemahiran, dan juga K berkaitan dengan knowledge. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ikutkan kajian kan tuan-tuan dan puan-puan, tadi cikgu yang TMK tu ada cerita, kalau kita lihat kan hari ini kita memerlukan orang kata 3 skill. Kita ada technical skill, kemahiran teknikal. Kita perlulah lagi dalam PDPR ni, penggunaan GM, IT dan sebagainya, technical skill ataupun dikenali sebagai hard skill. Kemudian yang kedua, kita perlu ada soft skill. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang? Bagaimana orang boleh terpengaruh dengan kita? Macam mana orang boleh bekerjasama dengan kita? Itu yang kita lihat tentang soft skill. Dan skill yang ketiga ialah analytical skill. Macam mana tuan-tuan ada technical skill, ada soft skill, bagaimana tuan-tuan boleh menggunakan analytical skill?
Maksudnya ada data, boleh analisis, boleh buat intervensi, boleh buat perancangan dan sebagainya. Itulah berdasarkan kajian, pemimpin pertengahan tu dia mesti ada 3 skill ini. Technical skill, dia mesti ada soft skill, dan dia mesti ada analytical skill. Itu umumnya lah untuk memantapkan lagi pertengahan. Itu rumusan lah berkaitan dengan grafik ini. So, saya serahkan balik kepada YM Raja, silakan. Okey. Jadi terima kasih Encik Errol. Jadi berdasarkan kerangka tadi dan juga model piramid ni menunjukkan pemimpin yang berada di tengah. Secara mudahnya kita boleh buat analogi lah, yang paling senang lah saya rasa, iaitu sekeping sandwich. Dan sandwich, bahan yang berada di tengah-tengah di antara roti itulah yang menyedapkan sesuatu sandwich. Bayangkan kalau tidak ada roti, tidak ada daging ataupun sayur ataupun sardin ke di tengah-tengah tu, mana kita hanya makan roti sahaja. Jadi kalau ada macam burger lah contohnya, jadi kita akan rasa sedap bila ada inti di tengah-tengah tu. Boleh tuan? Jadi pemimpin pertengahan kita ibaratkan seperti sandwich ataupun burger yang berada di tengah-tengah di antara pengurusan tertinggi, pengetua, guru besar, ataupun ketua unit ataupun ketua jabatan, dan dialah yang menggunakan skill tadi, menggunakan kemahiran tadi dengan sikap dan gaya kepimpinan dia, gaya sikap itu bagi menguruskan orang-orang di bawahnya, mana ahli panitianya kah, jawatan kuasanya kah, ataupun orang yang diuruskan. Dan pada masa yang sama dia juga menyampaikan maklumat dan berhubung dengan pemimpin atasan ataupun pengurusan atasan. Jadi berdasarkan saya rasa penerangan lah, perkongsian secara ringkas untuk memahami pertengahan, kalau boleh terdengar daripada rakan-rakan cikgu. Jadi setakat ini anda rasa apakah peranan anda, apakah kesedaran tugas anda sebagai ketua panitia di sekolah? Boleh dengar perkongsian daripada Mama Cikgu? Kita ada 80 termasuk pensyarah. Okey, Cikgu Zamani, kau boleh kongsi? Saya nampak Zamani ni. Silakan Cikgu Zamani. Kadang-kadang tertinggal juga tu, kena panggil nama sedap tak, macam kita seorang je. Ataupun Cikgu Zahara itu. Assalamualaikum tuan. Ada orang cerita Waalaikumsalam. Ya tuan BPD. Kalau boleh ni BPD Temeloh ni cikgu sebagai apa? Ketua unit ke ketua jabatan? Penolong PBD. Alhamdulillah, penolong PBD. Okey. Kalau boleh cikgu menterjemahkan tugas penolong PBD dengan kerangka pemimpin pertengahan yang dibuat oleh IB tu. Silakan cikgu, apa nama, tak ada nama ni? Afendi. Cikgu Afendi daripada Temeloh, silakan. Okey tuan. Sebenarnya saya nak bertanya soalan tentang yang skill tadi. Ya. Tapi tuan tanya soalan dulu berkaitan dengan tu. Okey, untuk PPD kita fungsi kita di PPD sebagai support system kepada sekolah lah, yang pertamanya. Dan saya sebagai pemimpin pertengahan di PPD di sini, kita yang pertamanya kita cuba untuk kolaborasi dengan semua sektor lah. Macam saya berada di sektor perancangan, so saya perlukan kolaborasi, saya perlukan kerjasama, support daripada semua pegawai dari pelbagai sektor untuk kita melaksanakan tugas dan juga tindakan lah. Cuma tadi berkaitan dengan skill tadi kan, tadi Tuan Heru ada maklumkan tentang 3 skill: technical skill, analytical skill dan juga soft skill. Dan saya rasa ada satu elemen yang penting sebagai pemimpin pertengahan, iaitu aspek kreativiti dan inovasi dalam menyelesaikan masalah. So, adakah elemen tersebut dia berada pada soft skill tuan? Okey,
Okey, saya respon sedikit kan. Yang kreativiti, inovasi itu dia berada dalam kompetensi, sebab ada ketikanya tuan-tuan perlu ada inovasi dan juga kreativiti dalam soft skill. Maksudnya bagaimana nak berhubung dengan orang, bagaimana orang boleh bekerjasama dengan kita, sebab kompetensi itu dia boleh berada di mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kreativiti dan inovasi juga kita perlukan dalam taktikal. Contoh, penggunaan GM, penggunaan tim dan sebagainya. Macam mana kita nak kreativiti itu supaya walaupun sesiapa cikgu kita, daripada orang yang berumur sehinggalah guru-guru muda kita, semua dapat melaksanakannya. Termasuk juga bagaimana kita nak menggunakan elemen kreativiti dan inovasi bila kita buat analytical data. Kita tengok data. Macam mana kita nak buat proyeksi. Bagaimana kita nak mencadangkan intervensi. Macam mana kita nak tambah penambahbaikan. Sebab tu pada saya, elemen kreativiti dan inovasi dia perlu untuk ketiga-tiga skill ini berdasarkan apa yang kita nak selesai tuan. Sebab dia adalah kompetensi yang boleh wujud sama ada pada technical skill, pada soft skill, pada analytical skill kita. Itu pandangan saya lah. Okey, itu yang pertama. Saya nak sentuh juga hubungan dari segi bagaimana pihak PPD boleh membantu sahabat-sahabat kita di sekolah. Dari segi kalau kita tengok kan, misalnya kalau di PPD dia ada SIP-nya, dia ada SISC-nya, dia ada rakan-rakan penolong PPD. Umumnya ada 4 sektor ni tadi. So bagaimana signifikan tuan-tuan boleh membantu sahabat-sahabat kita di sekolah dalam kita memastikan bahawa sekolah itu dapat berfungsi dengan baik, bagaimana pemimpin pertengahan yang ada itu dapat melaksanakan tugasnya dengan cemerlang. Itu juga kita lihat hubungan simbiosis antara pegawai di PPD dan juga sahabat-sahabat kita yang ada di sekolah. Itu sedikitlah respon saya berkaitan dengan soalan itu tadi. Terima kasih. Silakan saya serahkan kepada siapa Cik Syarul ataupun YM Raja, silakan. Okey. Terima kasih. Cikgu Effendi, nanti lepas ni kita akan nampaklah cara beransur-ansurnya apa dia soft skill yang perlu ada. Jadi untuk hari ini, untuk menguruskan tajuk menguruskan diri, kita fokus kepada kompetensi. Jadi seperti yang saya sebut tadi, kompetensi merujuk kepada pengetahuan, kemahiran dan sikap. Jadi macam-macam lah teorinya. Yang soft skill tu, yang susah kita nak bina, nak kenal pasti. Jadi kompetensi ni kita pecahkan pada 14 kompetensi yang dibuat oleh Kompas ID, yang Kompas atau berkosong lah. Jadi menunjukkan kita cari untuk murid pertengahan ni perlu menumpukan kepada 14 kompetensi. Jadi kompetensi itu merupakan soft skill jugalah, sikap dalam tu. Sikap menguruskan kemahiran dan pengetahuan seperti yang disebut oleh skill oleh Cikgu Tuan Hairul Hamzi tadi lah. Okey. Jadi kita nak bagi jelas tentang konsep pemimpin pertengahan ni. Okey, kalau Cikgu Lai nak kongsi, Cikgu daripada Tuan. Ya. Saya nak tanya satu soalan, boleh tak? Dipersilakan. Okey, saya Cikgu Fadil tadi kalau kita tengok, kita lebih kepada mengikut kerangka tadi, mulai dari pemimpin, maksudnya ketua kita lah, guru besar. Contoh macam saya sekolah rendah kan, guru besar, kemudian pemimpin pertengahan kepada guru. Adakah ini termasuk dengan pemimpin pertengahan bersama dengan pemimpin pertengahan? Kita sedia maklum, sebagai contoh, pemimpin pertengahan macam saya macam ketua panitia matematik, tapi ahli kita ada juga merupakan ketua panitia bahasa Melayu. Mungkin cikgu tu mengajar 2 option kan, dia juga ahli kita. So macam mana kita, adakah skill ini akan diberitahu juga dalam sesi pembelajaran kita untuk program kita ni, hubungan macam mana untuk nak skill antara pemimpin pertengahan bersama dengan pemimpin pertengahan, macam tu. Okey. Terima kasih. Cik Hamra nak respon ke Cik Syarul? Okey, saya respon tentang soalan tadi. Terima kasih. Kalau kita tengok kepada tema yang kedua tuan, iaitu mengurus tugas-tugas utama, kita ada satu konsep yang dikenali sebagai pemimpin 360 darjah.
dalam pemimpin 360 darjah ini, kita dah tahu tadi bahawa maksudnya tuan-tuan berada di tengah-tengah. Tuan-tuan ada orang di atas, guru besar. Dalam masa yang sama, tuan-tuan ada orang di bawah, anak buah tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita ada across. Maksud across ni ialah kita ada rakan-rakan di kiri dan kanan kita yang sama-sama melaksanakan tugas sebagai ketua panitia. Jadi nanti bila kita tengok pada tema yang kedua, iaitu mengurus tugas-tugas utama, kita akan melihat hubungan tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin pertengahan, orang di atas, orang di bawah dan juga rakan-rakan ketua panitia yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kalau kita lihat tadi berkaitan dengan apa ni tadi yang berkaitan dengan soalan tuan-tuan tu tadi, kita juga kena maklum bahawa ada ketikanya, sebab guru besar pun kalau kita tengok surat SDI berkaitan dengan pengurusan panitia, guru besar juga adalah ahli kepada panitia itu. Dia juga adalah ahli kepada panitia itu. Jadi kadang-kadang kita ni, kalau kita lihatlah, bukan berdasarkan pengalaman, kadang-kadang kita lihat kadang-kadang ketua panitia ni dia tak dapat melaksanakan tugas dia kerana ahli dia tu adalah guru besar. Jadi kita lihat dia mungkin akan ada kekangan dan sebagainya. Nanti kita akan bincanglah dalam slot kita bagaimana kita boleh melaksanakan tugas ini dengan lebih baik lah. Maksudnya kita kena faham bila kita menjadi pemimpin, bila kita menjadi ahli dalam panitia. Kalau tidak, kadang-kadang dia akan jadi, orang kata apa ni, kita jadi susah nak bertindak kerana itu tadilah, kerana adanya batasan-batasan itu tadi. Itu sedikitlah respon kepada soalan cikgu tadi. So nanti dia ada dalam slot yang kedua, kita akan lihat nanti. So saya serahkan balik kepada Yang Mulia Raja, silakan. Okey, tahniahlah Cikgu Fadil, dah nampak tu. Maksudnya dalam Cikgu Fadil, daripada mana Cikgu Fadil ni? Sekolah mana SK Cengah Lempong, Kuantan. Oh, Cengah Lempong. Okey. Daripada soalan tu kita boleh gambarkan, cikgu nampaklah dalam keadaan sebenarnya kita menghadapi situasi macam itulah. Siapalah kita sebagai inti kononnya, sebagai sandwich tadi, kalau bergerak daging ke ayam ke apa nanti, pada masa yang sama ada juga orang yang sama dengan kita. Cikgu Hamrul dah terangkan dengan detail saja. Kita akan terus pada tajuk tu, nanti akan ada lah kita memahami konsep akan sejawat yang sama besar berada dalam yang sama. Jadi saya harap boleh jelas Cikgu Fadil Sabar Cikgu Fadil. Macam dah nampak dah tu, tahniahlah. Okey. Ada lagi respon daripada cikgu lain tentang cikgu faham sebagai pemimpin yang leader, pemimpin muda, datang sekolahnya tu lantik sebagai panitia contohnya, ataupun isi sukan ke, isi ham ke sebagainya. Okay. Cikgu Mas Linda, sila Cikgu Linda. Okey, saya Cikgu Mas Linda daripada SMK Nenasi Pekan. Menjawab pertanyaan Tuan Yang Mulia, saya nak simpulkan di sini. Saya memahami tugas ketua panitia. Okey, jadi sebagai pemimpin pertengahan, kita perlu mengetahui 4 peranan atau fungsi utama sebagai pemimpin muda. Okey, berdasarkan kerangka pemimpin pertengahan daripada IAB itu. Okey, jadi sebagai pemimpin pertengahan, kita adalah perantara, antara pentadbir dan guru. Okey, jadi kalau perantara ni kita sepatutnya memberi cadangan yang bernas, yang bagus berdasarkan data-data sebenar kepada pentadbir, tetapi kita tidak boleh membuat keputusan. Okey, kita sebagai pemimpin pertengahan, kita perlu fokus kepada kompetensi dalam melaksanakan tugas. Itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Masa lega dah macam sama dengan saya cakap, Cikgu Hamrul cakap, Cikgu Syahrul cakap. Terima kasih Cikgu Mat Linda daripada SK Nenasi. Terima kasih. Diharapkan rakan-rakan guru yang lain pun dapat menjiwai, memahami lah
sebab kita nak tengok setakat mana peranan, kedudukan, fungsi pemimpin pertengahan. Okey. Pada jelas, saya rasa terusnya kepada pemimpin dan kepimpinan. Okay. Saya rasa dalam fasa 1 yang kita lihat siapa dipaham itu Puan Aminah ke yang menyebutkan tentang asas pengurusan dan kepimpinan. Jam dan membincangkan siapa pemimpin, siapa kepimpinan. Okey. Kalau boleh respon lah. Saya tidak tahu ni. Apa beza pemimpin dengan kepimpinan? Cikgu Sarul Muhammad Hasmani. Ada di talian tak? Tak nak senang ini, saja je lah. Tadi nak borok ni. Ada? Ada. Sila Cikgu Sarul. Bagus. Pemimpin ni orang yang tak ada kot, Wan. Hello. Okey, silakan. Pemimpin ni orang yang membuat keputusan. Manakala kepimpinan ni dia merujuk kepada cara dia memimpin anak buah dia. Okey. Terima kasih Cikgu Sarul. Terima kasih. Okey. Pemimpin ni kita lah. Ataupun kalau lihat orang lain sebelah kita, di atas pada kita, guru besar lah. Sejak telefon pula ni. Guru besar lah pemimpin. Okay? Dan juga setiap pemimpin dia akan ada kepimpinan. Kepimpinan ni kita lihat kepada cara dia buat keputusan, gaya dia lah, teorinya, bagaimana kita sebut dia popular dengan cara instruksionalnya, kepimpinannya. Yang popular sekalinya ialah secara autokratiknya lah. Autokratik, contoh bagaimana gaya kepimpinan. Ada yang kuku besi lah, ada yang terbuka lah, ada yang baik hati lah kalau ringkasnya lah. Ada yang secara liberalnya, secara macam-macam lah kan. Okey. Dalam melaksanakan atau menerjemahkan kepimpinan dia, semasa pemimpin melaksanakan sesuatu task ataupun tugasan, di dalamnya terkandunglah beberapa perkara yang menggambarkan kepimpinan. Contohnya di sekolah. Jadi dia sebagai ketua di sekolah, dia dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin. Dalam mengurus mentadbir sekolah itu menggambarkan beberapa cara kepimpinan yang ditunjukkan oleh guru besar ataupun ketua PDB ataupun pengetua ataupun siapa yang jadi ketua. Jadi dalam melaksanakan tugasan mengetuai organisasi tadi telah menunjukkan beberapa perkara yang boleh kita nilai tengok. Contoh seperti dia memberi inspirasi kepada rakan-rakan ataupun orang-orang di bawahannya, inspire people. Dia memberi dorongan, memberi galakan dan sebagainya. Okay? Dan juga dalam usaha untuk menyelesaikan peranannya, task ataupun tugasan yang dipertanggungjawabkan, dia akan menjelaskan matlamat organisasi ataupun contohnya di PPD. Apabila Cikgu Effendi lah dilantik sebagai ketua PPD, contohnya Cikgu Effendi jadi dia akan menentukan matlamat ke mana nak dibawa PPD Temerloh contohnya ataupun PPD Hutan. Jadi dia akan berkongsi shared vision, apa yang nak capai, kaedahnya, matlamatnya kepada semua ahli di bawahnya. Begitu juga di sekolah. Dan dalam usaha memperbaiki organisasi sekolah contohnya, sebagai seorang pemimpin, dia melaksanakan beberapa pembaharuan, beberapa cadangan untuk membaiki sekolah ataupun organisasi ke arah yang lebih baik. Jadi menjadi peranan
pemimpin adalah mengetuai perubahan, lead change. Okay? Jadi dan dalam melaksanakan tugasan tadi juga dia juga membahagikan tugasan, membentuk jawatan kuasa, membentuk bahagian-bahagian dan unit. Di sini dinamakan sebagai empower people, membahagikan tugasan kepada kaki tangan orang di bawahannya untuk melaksanakan tugasan. Antaranya ialah ketua panitia, penolong kanan pentadbiran, penolong kanan HAM dan sebagainya. Okay? Jadi dalam melaksanakan kepimpinan tadi, gaya pemimpin mengurus tadi, kita ambil yang senang di sini ialah konsep diungkap oleh Bapak Kuliah dalam sini, POLC. Okay? POLC, Planning, Organizing, Leading, Controlling. Cara ringkasnya lah. Okay? Jadi yang ini POLC. Tengok Tuan Syahrul nak kongsi tentang POLC? Boleh? Syahrul Nizam? Ada? Tuan Hairul, silakan. Okey, Cikgu Hairul. Okey, baik. Tadi YM Raja telah berkongsi lah sedikit berkaitan dengan kepimpinan. So umumnya kita lihat kepimpinan ni dia dapat dijelmakan, dapat diterjemahkan bila dia melaksanakan 4 perkara yang dikongsikan tadi. Maksudnya empower people kan, bagaimana kita memberikan sedikit kuasa kita kepada ketua panitia kita untuk melaksanakan tugas dia. Empower people kan. Kemudian dia berkongsi inspirasi, berkongsi inspirasi hala tuju sekolah. Sebab tu kalau dalam sekolah kan tentu ada rancangan pemajuan sekolah. Macam mana sekolah tuan-tuan ni nak bawa, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Kemudian kalau kita tengok, dia mesti lead change, dia mesti menerajui perubahan. Lagi-lagi dalam dengan pandemik hari ini, PDPR kan, dan sebagainya. Dia mesti menjadi orang yang boleh membawa perubahan. Dan yang keempat tadi, dia berkongsi misi dia, tentang hala tuju sekolah dan sebagainya. Itu sudah dikongsikan oleh sahabat saya tadi. Baik, kalau kita melihat kepada kepimpinan, umumnya kepimpinan ini dia akan melaksanakan 4 fungsi ini ataupun dia akan melaksanakan 4 perkara ini. Yang pertama ialah daripada segi planning, daripada segi perancangan. Bagaimana seorang pemimpin dia membuat perancangan kepada organisasi dia. Kalau saya nak cascade kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya nak kaitkan dengan pemimpin muda atau pemimpin pertengahan, tuan-tuan juga membuat perancangan di peringkat ketua panitia. Maksudnya macam mana tuan-tuan nak agih rancangan tahunan kan, kemudian macam mana nak buat rancangan harian, bagaimana perancangan nak tetapkan guru mata pelajaran. Maksudnya kalau saya nak kaitkan sebagai peranan ketua panitia, tuan-tuan juga perlu merancang apa bahan yang nak diajar, bagaimana lagi-lagi kalau yang terlibat dengan penjajaran mata pelajaran kan, sekarang ni dah tak ada UPSR. Macam mana tuan-tuan nak rancang PBD, macam mana tuan-tuan nak merancang tahap penguasaan murid. Kalau yang sekolah menengah, bagaimana pula nak kaitkan dengan SPM, grade purata sekolah, GPNP dan sebagainya. Itu kalau saya nak cascade daripada planning pemimpin, saya nak bawa juga tuan-tuan bagaimana tuan-tuan sebagai ketua panitia untuk juga membuat perancangan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, organize. Bagaimana tuan-tuan nak organize? Kalau di sekolah kan, guru besar ataupun pengetua, dia ada organize dia maksudnya di bawah guru besar ataupun pengetua dia ada 3 ataupun 4 penolong kanan kalau ada penolong kanan petang. So dia organize. Di dalam setiap penolong kanan tu dia ada jawatan kuasa dia. Kalau saya nak cuba kaitkan di peringkat ketua panitia, macam mana tuan-tuan mengorganize ketua panitia tuan-tuan dan puan-puan? Cuma mungkin isu dia ialah kalau sekolah kecil ni lah. Kalau sekolah besar okey. Kalau sekolah kecil kan SKM, sebab orang dia orang yang sama. Dialah ketua panitia, dialah ahli dalam panitia. Kadang-kadang kalau di Sarawak ni tuan-tuan, sekolah kecil dialah 3-4 ketua panitia sebab dah tak ada cikgu. Itu juga kalau kita nak kaitkan tuan-tuan hubungan antara pemimpin di sekolah
yang saya nak cuba kaitkan dengan peranan tuan-tuan sebagai pemimpin pertengahan. Baik. Dan dalam masa yang sama, yang ketiga ialah kita tengok leading. Tuan-tuan perlu menjadi ketua, perlu mengetuai. Kalau di sekolah, okey, kita ada pengetua dan juga guru besar, dia akan mengetuai. Tapi kan dengan konsep pemimpin pertengahan ni, dengan ketua panitia, macam mana tuan-tuan nak lead panitia tuan-tuan dan puan-puan? Yang ini umumnya kalau kita tengok pengurusan panitia kan, tuan-tuan akan melihat SKPM G2 standard 3.1. Yang nanti kita akan tengok nanti pengurusan kurikulum tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhir sekali, yang kadang-kadang kita terlepas pandang, bagaimana tuan-tuan boleh kontrol, bagaimana tuan-tuan boleh mengawal ahli. Kalau di sekolah okeylah kita nampak kan, tapi kalau saya nak kaitkan dengan peringkat panitia, macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh kontrol panitia tuan-tuan dan puan-puan dari segi, mungkin daripada segi penggunaan data, dari segi mungkin guru, mungkin dari segi bahan-bahan dan sebagainya. Jadi sebab itu kepimpinan ini, sama ada kepimpinan sekolah ataupun kepimpinan di peringkat panitia, biasanya kita kaitkan dengan 4 perkara utama ini, iaitu berkaitan dengan perancangan, berkaitan dengan mengorganisasi, merancang, mengorganisasi, kemudian mengetuai dan juga mengawal. Kalau saya nak kaitkan lah, ataupun kita boleh kaitkan dengan bagaimana perancangan, bagaimana tuan-tuan pengorganisasian, bagaimana tuan-tuan menjadi peneraju ataupun menjadi orang kata apa ni, leading lah, dan juga bagaimana tuan-tuan sebagai pengawal. Itu kalau kita lihat yang berkaitan dengan kepimpinan ini. Boleh ya? Jadi saya serahkan balik kepada YM Raja untuk meneruskan seterusnya. Dipersilakan. Okey, saya rasa benda ni telah diamalkan di sekolah oleh tuan-tuan sedar-sedarnya. Mungkin pengalaman lah, mungkin tuan-tuan yang leaders baru sahaja kita di panitia, dan pengalaman yang berbeza lah di sekolah masing-masing. Okey, jadi sedar tak sedar kita telah melaksanakan POLC tadi. Okey, sebagai seorang pemimpin yang diberi tugasan mengetuai satu program ataupun mengetuai panitia ataupun unit tadi, secara sedar ataupun tidak memang dah melaksanakan POLC tadi. Cuma secara tersusun atau tidak, tak pasti. Semasa organizing tadi, semasa menyusun tadi, adakah tuan lengkap dengan dokumen-dokumen, file dan sebagainya? Itu ia bergantung kepada tuan-tuan lah. Dan pada masa yang sama, semasa anda melaksanakan keempat-empat perkara inilah yang menunjukkan kepimpinan. Yang menggambarkan kepimpinan. Jadi kepimpinan pemimpin pertengahan. Kita nak target, nak bentuk bagaimana pemimpin pertengahan, tuan-tuan cikgu-cikgu sekarang nak bina pemimpin pertengahan. Jadi yang pertama sekali, mengenal pasti tugas dan mengurus diri sendiri. Untuk seterusnya, saya dah sebut tadi, Cik Harul dah sebut, dalam memperbaiki diri sendiri ini memerlukan beberapa kemahiran. Tadi, skill tadi. Jadi IAB menggunakan kompetensi, ataupun kita telah menyenaraikan 14 kompetensi berasaskan kompas IAB. Jadi kita lihat satu persatu daripada 4 kuadran tadi. Kita nak pasti dulu kebolehan, ilmu dan sikap yang ada pada diri kita. Kalau boleh, Cikgu Syahrul, kita tengok kompetensi, kita kongsi sama-sama. Tuan Syahrul. Ya, YM. Okey, teruskan. Okey, tuan-tuan perempuan ni, kita lihat 14 kompetensi yang berasaskan kompas IAB yang telah disusun mengikut 4 kuadran tu jika kita lihat dari segi menjuarai alternatif, di dalam kuadran menjuarai alternatif ni kita ada komunikasi, kita ada kreatif dan inovasi,
pengurusan sosial dan proaktif ya. Manakala kuadran mensintesis maklumat, kita ada komunikasi dan membuat keputusan. Begitu juga dengan kuadran melaksana strategi ya, kita ada komunikasi, menyelesaikan masalah, membuat keputusan ya, kerja sepasukan, membangun kapasiti, pengurusan sosial ya, proaktif, orientasi pencapaian, pembangunan instruksional, berkonsep ilmu, berfokuskan kurikulum dan penyeliaan. Manakala untuk kuadran memudah cara penyesuaian, termasuklah komunikasi ya, kerja sepasukan, kreatif dan inovasi, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, mengurus perubahan, pengurusan sosial dan proaktif ya. Dari sini kita dapat lihat bagaimana ya 14 kompetensi berdasarkan korpus IAB ni dah dimasukkan mengikut kuadran-kuadran je lah, 4 kuadran yang kita dah belajar tadi ya. Okey, untuk itu kita boleh bertanya ya dengan tuan-tuan perempuan ya. Kalau kita tengok dari segi menjual alternatif ya, bagaimana kita nyatakan di sini kompetensi komunikasi ya, boleh tuan-tuan perempuan jelaskan apakah komunikasi ini ya dalam kuadran menjual alternatif ini membantu tuan-tuan perempuan di dalam menjual alternatif. Boleh? Apa ni? Peserta tuan-tuan perempuan boleh bagi idea atau cadangan? Silakan. Kalau tuan-tuan dah faham tadi tentang 4 kuadran bagaimana ya. Jadi bagaimana komunikasi memainkan peranan dalam kepimpinan tadi. Silakan rakan-rakan cikgu. Ada yang nak kongsi bagaimana cikgu berkomunikasi dengan atasan dan bawahan tadi? Silakan. Tuan, saya cuba tuan. Kita tanya temeluk. Ya, silakan. Okey tuan, kalau tengok pada elemen komunikasi tuan, dia berada pada 4 kuadran komunikasi. So maksud di sini komunikasi ni sangat penting lah. So biasanya miscommunication atau kelompangan dalam komunikasi ini akan menyebabkan sesuatu program atau satu aspek itu gagal. Jadi komunikasi ini sangat penting dan komunikasi ini perlu disesuaikan laras bahasanya sama ada dengan pemimpin atasan atau rakan sejawat dan juga orang di bawah kita lah. So dari segi elemen komunikasi lah. Di sini yang kita kena tegaskan itu komunikasi yang berkesan. Okey. Saja. Terima kasih. Harun? Okay, saya tambah sikit. Dia boleh nyatakan kepada teori komunikasi kan. Okey. Silakan. Saya tambah sikit tentang komunikasi ni tadi yang disampaikan oleh rakan di PPD tadi. Kalau kita lihat kan apa yang berlaku dalam amalan kita ni, kadang-kadang perkara tu bukannya tak dapat, tetapi dia tidak dijelaskan dengan betul dan tepat. Sebab kalau kita lihat tentang teori komunikasi ni kan, dia ada orang yang menyampai maklumat dan dia ada orang yang menerima maklumat dan dia ada sumber maklumat. Itu very basic. Kadang-kadang apa yang berlaku lah daripada amalan kita lah tuan-tuan, kadang-kadang kita tidak ada orang kata apa ni cara bagaimana orang faham. Kita suruh orang buat tapi kita tak tunjuk cara bagaimana perkara ini perlu dilaksanakan, macam mana perkara ini perlu disampaikan, macam mana data ni nak disampaikan. Sebab tu dia akan reflect balik kepada kita tuan. Bagaimana nak memastikan bahawa komunikasi ini sangat penting. Sebab tu kalau tuan-tuan lihat dalam keempat-empat kuadran ini, yang paling penting ialah bagaimana cara kita berhubung dengan manusia. Sebab tu kalau kita lihat daripada segi perhubungan kan, kalau saya nak tambah sikit ilmu kan, kita adanya tuan-tuan pun dah biasalah, kita adanya mentoring kan, kita adanya coaching, kita adanya konsultasi dan kita adanya perundingan, dan semua itu sebenarnya membantu kita dari segi berkomunikasi. Sebab ada orang dia boleh terima, kadang-kadang ada orang dia tak faham, kita perlu jelaskan satu persatu sampai mereka faham. Ada juga orang yang dia dapat tangkap. Okey, yang ini yang PPD minta dan dia boleh bertindak. Sebab tu keupayaan kita, kompetensi kita berbeza-beza. Jadi sebab itulah pada saya yang paling penting ialah cara kita berkomunikasi perlu jelas, perlu dipahami oleh semua orang.
supaya maklumat itu dapat disampaikan. Ya, silakan. Ada Silakan. Firdaus. Silakan. Ya, silakan. Tuan Firdaus. Kenapa? Ada cikgu Firdaus nak bagi cadangan ke ataupun apa? Okey. Salah kot. Okey. Jadi dalam kemahiran ataupun kompetensi komunikasi tadi, memang kita tak nak campur saja detail lah. Maknanya ini bergantung kepada kemahiran sendiri yang ada, tuan-tuan. Jadi kemahiran komunikasi ini agak sangat penting dalam menguruskan orang bawahan dan berhubungan dengan pegawai atasan. Cara penting yang kedua mungkin kita lihat di sini ialah proaktif. Sebagai seorang pemimpin, kita perlu mempunyai kemahiran sikap yang proaktif, iaitu dalam setiap aktiviti kita sentiasa ada objektif, ada matlamatnya, dan setiap perancangan objektif itu ada jadual. Jadual ni macam satu cara nak mencapai objektif tersebut tanpa bimbingan ataupun penyeliaan yang rapi daripada pegawai atasan kita lah, terutama sekali. Jadi sebagai seorang pemimpin, nak jadi pemimpin cemerlang tadi, pemimpin yang berstrategi, pemimpin pertengahan tadi, yang leaders ini, kita bermula dengan sentiasa proaktif, sentiasa menunjukkan kebolehan menetapkan objektif tanpa penyeliaan yang rapi daripada pegawai atasan. Okay? Perkara yang ketiga yang penting selain daripada komunikasi ialah apa? YM boleh tak saya tambah sikit tentang proaktif ni sambil kita buat peserta kita. Cuba tuan-tuan buat muhasabah. Kita ni proaktif atau kita ni sebenarnya reaktif? Bila kita bercerita tentang proaktif ni ialah kita akan ambil tindakan. Misalnya PPD kita ataupun guru besar kita serahkan satu tugasan, okey cikgu kena buat ini. So kalau kita proaktif, kita akan cari penyelesaian yang terbaik, kita akan buat tindakan yang terbaik, kita akan mencadangkan sesuatu. Tetapi kalau kita reaktif, kita melihat kepada masalah. Alah, apa ni, kenapalah saya kena, kenapa tak ada orang lain kena, kenapa adik saya saja, nampak tak? Itu beza antara orang yang proaktif dengan orang yang reaktif. Orang yang reaktif, dia melihat kepada masalah. Sebab tu sampai bila dia tak akan selesai, sebab dia akan tengok pada masalah. Tapi orang yang proaktif, seperti yang dikongsikan oleh YM tadi, orang yang ada perancangan, apa yang kita boleh buat dalam PDPR contoh, kan lain dah tak ada. So apa tindakan kita untuk memastikan bahawa guru-guru kita boleh mengajar, murid-murid kita boleh belajar walaupun PDPR. Sebab tu pada saya kan sebagai pemimpin pertengahan, yang penting ni kadang-kadang lah saya pun tak menafikan juga, kadang-kadang kita ini react kepada masalah, bukan proaktif kepada penyelesaian masalah. Itu sedikit lah orang kata apa, tuan-tuan boleh muhasabah, boleh tengok sama ada tuan-tuan ni proaktif ataupun sebenarnya tuan-tuan ni adalah reaktif kepada perkara itu. Jadi harapan saya bila tuan-tuan bersama dengan kita ni ada sedikit kesedaran, sebab masalah memang akan berlaku. Kalau kita bercerita tentang masalah sampai bila pun tak selesai. So ada ketika kita kena cari bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah ini mengikut ruang lingkup yang ada, mengikut batasan yang ada, mengikut sumber yang kita ada, supaya kita dapat menyelesaikan perkara tersebut. Jadi saya serahkan balik kepada YM Raja. Okey. Seperti yang dikemukakan oleh Cikgu Effendi daripada PPD Temeloh tadi, dalam bekerja secara bersendirian, salah satu kompetensi yang perlu ada ke kalangan pemimpin muda yang baru pertengahan ni ialah
kerja sepasukan. Saya ambil secara umumnya dalam melaksanakan tadi kerja sepasukan. Okey. Dalam melaksanakan tugasan ataupun mengetuai organisasi ataupun sekolah ataupun panitia, kita mampu bekerja dalam pasukan. Itu juga kompetensi. Kita tengok pada polis, iaitu kita ada kemahiran, kita ada skill hadis yang disebut oleh Cik Hairul tadi, skill yang ketiga tu, dan juga yang selebihnya bergantung kepada sikap kita. Bagaimana pentingnya kerja sepasukan. Semuanya ada saya rasa tu, dua bawah tu yang mudah cara penyesuaian dan juga melaksanakan strategi. Maknanya kalau ikut pada terjadi, kita akhir sekali kita bekerja secara silo, diam-diam buat di belakang. Jadi kemahiran yang perlu ada, potensi yang agak penting juga di sini adalah kerja sepasukan. Bagaimana kita membina pasukan dan bekerja bersama-sama satu pasukan. Itu skill, itu kemahiran yang perlu ada. Okey, antara kompetensi yang utama lain ialah Syahrul, yang mana yang penting lain? Boleh saya tambah YM saya nak bincangkan dua kompetensi ni. Okay. Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah sekaligus. So salah satu kompetensi ataupun kemahiran yang perlu dikuasai oleh pemimpin pertengahan dan pemimpin muda inilah bagaimana tuan-tuan membuat keputusan dan bagaimana menyelesaikan masalah. Bila kita kata membuat keputusan, biasanya kita akan kaitkan dengan alat-alat yang boleh membantu kita membuat keputusan. Nah, yang ni ada sedikit ilmu lah tuan-tuan berkaitan dengan, saya rasa mungkin tuan-tuan biasa kan menggunakan mungkinlah brainstorming, sumbang saran, mungkin tuan-tuan biasa gunakan tulang ikan Ishikawa, mungkin tuan-tuan biasa gunakan Pareto, mungkin biasa tuan-tuan gunakan 5W1H, mungkin biasa tuan-tuan gunakan pelbagai alat yang boleh membantu membuat keputusan. Ini juga satu kompetensi, orang kata apa, boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan sebagai ketua panitia untuk memastikan bahawa keputusan yang dibuat itu terbaik berdasarkan sumber yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada segi menyelesaikan masalah. So bila kita menyelesaikan masalah, kita ada beberapa proses, kita ada beberapa langkah. Misalnya model Polia, kita adalah beberapa langkah bila kita nak menyelesaikan masalah. Jadi biasanya membuat keputusan ini dan juga menyelesaikan masalah ini, dia adalah pasangan kembar. Sebab bila kita buat keputusan, barulah masalah itu dapat diselesaikan. Tapi kadang-kadang ada pemimpin ni, tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang bila kita tanya kan, kita ada ni, tapi dia diam. Dia tidak membuat keputusan. Sebab dalam kajian dan pembacaan saya, tidak membuat keputusan itu juga adalah salah satu membuat keputusan. So, keputusan saya ialah tidak membuat keputusan. Tapi apa yang berlaku? Sekolah akan jadi huru-hara. Kan guru besar, kita tanya guru besar pun tak nak buat keputusan, dia senyap je. Jadi kita ni sebagai pemimpin pertengah susah nak bertindak. Jadi sebab itulah adanya hubungan yang signifikan, kebolehan bila tuan-tuan membuat keputusan dan dalam masa yang sama tuan-tuan juga menyelesaikan masalah. Sebab tu dua perkara ini dia saling berkait. Sama juga dengan ketua panitia, bila anak buah tanya, cikgu, macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Kita pun senyap je. Keputusan kita tak buat. Jadi bila keputusan tak buat, dia tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Jadi harapan saya lah dua kompetensi ni tak apa, daripada semasa ke semasa tuan-tuan boleh tambah ilmu bagaimana nak menambah baiklah amalan membuat keputusan dan juga menyelesaikan masalah. Itu sedikit lah beberapa perkara yang saya nak highlight supaya tuan-tuan boleh cari lagi ilmu, gali lagi tentang dua kompetensi ini. Okey, saya serahkan balik kepada Yang Mulia Raja. Okey, saya rasa kompetensi yang agak penting juga iaitu pengurusan sosial. Pengurusan sosial. Jadi kita tanyalah kepada cikgu, rakan pendidikan, cikgu, bagaimana kemahiran ilmu dalam menguruskan sosial di kalangan kepimpinan ataupun urusan kerja tuan-tuan ataupun cikgu di sekolah. Boleh kongsi? Apa-apa nak kongsi?
Kita kena sebut nama ni. Come on, faham? Cikgu Ang lah kalau boleh. Cikgu Ang Liv Kim. Bagaimana pengalaman ataupun pemahaman ilmu yang perlu ada kepada seorang ketua panitia dalam menguruskan sosial di kalangan ahli-ahlinya. Tak dengar jadi suara macam mana ni. Cikgu Ang, boleh kongsi? Come on, masa berjalan. Tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Cikgu Tengku. Saya nak respon sikit lah. Salam. Dalam mengurus panitia lah, satu benda yang saya rasa macam bagi saya lah, tak boleh beremosi sangat. Okey. Betul? Sebab kita dalam panitia, kita banyak lapisan umur tak. Mungkin kita adik, ada kakak, ada abang. Lepas tu mungkin orang tu abang tapi pengalaman dia tak banyak. Di situ sebab walaupun kita ketua, emosi memang kena jaga. Sebab saya rasa, bagi saya ada tu saya tak boleh kawal emosi masa saya mengurus. Ada tu kita rasa okey boleh, kita boleh terima pandangan orang ni gini. Itulah saya cerita pengalaman. Okay, emosi memang penting. Okey, Cikgu Rahimah, kalau boleh cerita pengalaman, bagaimana kita yang sentiasa mengawal emosi tadi, supaya menimbulkan satu respon atau tindak balas yang baik di kalangan orang ahli panitia kita. Bagaimana cara Cikgu buat supaya dia sentiasa baik gitu, sentiasa menyokong kita? Saya banyak gini, saya banyak merendah diri. Saya banyak merendah diri sebab saya rasa saya banyak kurang. Jadi bila kita minta pendapat orang tu akan rasa dia dihargai. Okey. Saya banyak begitulah. Walaupun dalam hati aku rasa gerangnya. Contoh. Kita menyembunyikanlah tetapi kesanggup merendah diri bagi membolehkan cikgu memberi respon, memberikan sokongan dalam program yang kita buat. Bagaimana kita menguruskan sosial di kalangan pelbagai emosi cikgu lama, cikgu baru, cikgu yang macam-macam cikgu tadi, kita boleh menggerakkan mereka untuk bekerja bersama-sama dengan kita lah kan. Okey, terima kasih Cikgu Tengku Rahimah. Saya tambah YM, saya nak tambah sikit tentang Cikgu Tengku tadi. Satu juga yang saya nak tuan-tuan buat refleksi, buat muhasabah. Cuba tengok, kita ni bercerita tentang pengalaman atau sebenarnya kita bercerita tentang kelamaan. Tuan-tuan perasan tak? Pengalaman versus kelamaan. Kadang-kadang tuan-tuan bila kita bercerita berkaitan dengan pengalaman, betul kalau pengalaman itu bermakna. Dah jadi ketua panitia, tuan-tuan tahu SKPM G2 bagaimana, pengurusan panitia macam mana, surat-surat perkeliling macam mana dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada dalam kalangan kita ni, dia kelamaan. Dia lama tapi dia tak tahu apa-apa. Jadi sebab itu tuan-tuan kan, cuba reflect. Cuba dia, kita ni sebagai ketua panitia ni, aku ni memang betul-betul pengalaman ke atau sebenarnya aku ni kelamaan sahaja. Jadi sebab itu tuan-tuan cuba buat refleksi, tengok. Sebab kadang-kadang amalan kita ni, kita rasa dah berpengalaman tapi sebenarnya semua tak betul. Kita tengok balik. Jadi sebenarnya tujuan khususnya selain daripada kita berkongsi ilmu, kita juga nak buat refleksi tentang amalan kita. Betul ataupun tidak. Kalau betul, di mana yang betulnya? Kalau tak betul, kita boleh tambah baik. Sebab kita nak kena biasakan yang betul, kita betulkan yang biasa. Sebab kadang-kadang kita ni rasa kan, macam contoh Cikgu Tengku lah, betul. Dalam organisasi kita, dalam panitia kita ada pelbagai orang yang berada. Sebab itulah sedikit tambah lagi tuan-tuan. Kalau kita tengok cikgu-cikgu kita ni tuan-tuan, kita ada 5 kategori. Saya tambah sikit ilmu. Kategori yang pertama, kita ada cikgu-cikgu novice, guru-guru baharu, kan, guru interim yang baru posting dan sebagainya. Yang ini sebagai ketua panitia, kita mesti pandai macam mana nak cater orang-orang yang baru ni. Itu kategori pertama, cikgu novice, cikgu baharu.
Yang kedua, dalam panitia kita ada cikgu yang cemerlang atau guru cemerlang. Belum suruh dah buat. Kita tak suruh pun dah siap. Tapi kadang-kadang apa yang berlaku, dah suruh 3-4 bulan pun tak siap-siap. Itu dia kategori yang kedua. Guru cemerlang. Kita ada orang yang ketiga, tuan-tuan. Yang ini agak payah ikut kajian, iaitu comfort zone. Semua tak mau. Suruh ini tak mau, suruh buat ni tak mau, comfort zone. Itu kategori yang ketiga. So yang pertama kita ada guru novice, guru baharu. Yang kedua kita ada guru cemerlang. Belum suruh dah siap. Kemudian yang ketiga kita ada comfort zone. Zone selesa. Macam mana kita nak tangani orang-orang yang berada dalam zone selesa? Itu daripada segi pengurusan sosial ilmu. Yang keempat kita ada sabotaj. Kategori yang keempat, sabotaj. Semua tak boleh. Tak boleh lah cikgu, PDPR, semua tak boleh. Orang sabotaj. Tapi sabotaj ni okey, kita nampak. So kita perlu tangani. Dan yang terakhir, kategori yang kelima, yang senyap, kita ada virus. Kategori yang kelima, dia akan cucuk orang ni, dia akan mempengaruhi orang ini. Jadi itu umumnya lah tuan-tuan, sedikit perkongsian tentang 5 kategori cikgu-cikgu kita. Kita ada cikgu novice, kita ada cikgu yang cemerlang, kita ada cikgu yang comfort zone, kita ada cikgu yang sabotaj, kita ada cikgu yang virus. Jadi ketua panitia ni dia perlu pandai memainkan peranan untuk melihat perkara-perkara ini. Okey, baik. Saya nak tambah sikit lah. Saya nak tambah terus kepada 3 kompetensi, iaitu pembangunan instruksional, kemudian berfokuskan kurikulum dan juga penyeliaan. Sebab ini berkaitan dengan instruksional, berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran kita. So kalau kita lihat dalam SKPM G2 kita memang ada dokumen ini. Kan kita ada standard 3.1 pengurusan kurikulum, dan kita ada standard 4 yang berkaitan dengan PDPC. So bagaimana tuan-tuan boleh melihat berkaitan dengan pembangunan instruksional, berkaitan dengan berfokuskan kurikulum. Lebih-lebih lagi kalau sekolah rendah ni, kalau kita lihat UPSR dah tak ada. Kan kita hanya ada PBD, pentadbiran bilik darjah. Kita masih lagi ada PAJSK. Kita masih lagi ada pentadbiran psikometrik. Peperiksaan pusat dah tak ada, UPSR dah tak ada. Baik, kemudian yang ketiga tu ialah penyeliaan. Saya yakin dan percaya amalan kita di sekolah mesti ada pencerapan, terutama dalam misalnya PDPR ini, bagaimana guru besar dia melaksanakan ataupun PK, ketua panitia dia melaksanakan peranan penyeliaan ini. Cuma biasanya kadang-kadang bila kita buat penyeliaan, kita tak berkongsi dapatan. Itu juga tak berkongsi dengan panitia itu bagaimana dia boleh menambah baik lagi amalan yang berkaitan dengan PDPC dan sebagainya. Itu sedikitlah 3 beradik itu saya rangkumkan berkaitan dengan pembangunan instruksional, kemudian berfokuskan kurikulum yang ada pada hari inilah. Kalau yang sekolah rendah, saya rasa memang sekarang ni pentadbiran bilik darjah yang diperkasakan. Okey, dan yang kemudian yang ketiga ialah berkaitan dengan penyeliaan tu tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana tuan-tuan menggunakan data pencerapan tadi, penyeliaan tu tadi untuk kita kongsikan dengan guru-guru kita. Itulah dia ada elemen coaching dan mentoring tu tuan-tuan. So kalau saya nak kaitkan pula dengan penilaian bersepadu dalam generik kan, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan ni adanya bimbingan ni tadi, terutama bagi guru-guru yang telah berkhidmat 5 tahun dan ke atas. Itu sedikitlah berkaitan dengan kompetensi ni. So saya serahkan balik kepada Yang Mulia Raja. Okey, saya rasa Cikgu Khairul, Tuan Khairul, Cik Khairul telah menjelaskan tentang bagaimana tugasan kita sebagai pemimpin pertengahan yang melaksanakan strategi. Kita perlu melaksanakan strategi secara berfokus. Beberapa kompetensi tadi yang perlu ada. Maksudnya, kemahiran ini memang perlu ada untuk seseorang pemimpin. Dalam tadilah penyeliaan, melaksanakan kurikulum, dan juga perkongsian ilmu yang kita perlu ada sebagai seorang ketua panitia, di samping kemahiran ataupun kompetensi yang lain tadi. Okey.
saya rasa dah banyak. Kalau kita boleh kita kongsi. Cik Yugendra nak tanya tu. Silakan. Selamat pagi Tuan, saya ingin tanya tentang tadi Tuan share tentang 5 kategori guru. Betul? Jadi saya tak sempat nak salin, jadi boleh tak Tuan ulang dan saya nak salin sikit 5 kategori guru. Okeylah, nanti balik cuba tuan-tuan tengoklah cikgu-cikgu. So kategori pertama tu ialah cikgu novice, cikgu baharu. Cikgu novice, okey. Okey, kedua? Yang kedua kita ada kategori cikgu cemerlang, guru cemerlang kita. GC. Okey. Yes. Kalau tidak jawatan guru cemerlang pun memang cikgu ni dia cemerlang. Belum suruh buat dia dah buat. Dia dah bersedia dan sebagainya. Okey. Yang ketiga, yang ini yang kalau ikut kajian paling ramai, iaitu comfort zone, zone selesa. Comfort zone. Okey. Yeah. Kemudian yang keempat, kita ada kategori cikgu-cikgu yang sabotage. Semua tak boleh. Ya, dia selalu provoke ada. Yes, provokasi. Provokasi tu ada. Yang kelima, kita ada cikgu-cikgu virus. Virus. Jadi nanti balik cuba tuan-tuan tengoklah, itu perkongsian lah. Dalam panitia cikgu ni kita ada orang yang mana. So sebagai ketua panitia, tuan-tuan mesti ada kompetensi untuk menangani kelima-lima cikgu kita ni, 5 kategori ini, supaya dia boleh bekerja bersama-sama kita. Itulah kita boleh tanya Tuan Khairul dekat tuan-tuan perempuan macam mana, apa tindakan dia orang selama ni bagi menangani 5 orang tu kan, 5 jenis guru tu. Mungkin kita boleh tanya kepada tuan-tuan perempuan. Ada boleh share? Silakan Cikgu Fadil. Cikgu Rudi. Cikgu Fadil, silakan. Okey. Dia untuk kalau yang pendekatan yang saya buat lah, saya simple je. Sebab kita nak hadapi kategori guru-guru ni, kalau guru novice dia okey lagi. Kalau guru yang bagi saya paling masalah adalah guru comfort zone. So dia akan guna alasan, aku dah buat dah dulu, kau lah buat. So dia guna istilah ayat tu, dia takkan bagi kerjasama. So bagi saya senang je, simple je. You tak nak buat, you tak apa, itu hak you. So sekarang ni kita buat, sekarang ni kalau kita ambil orang yang seperti ni, orang toksik seperti ni, kita tak jalan. So kita abaikan je. Itu cara saya lah. Itu satu pendekatan lah yang boleh dikongsi. Cuma pada hakikatnya kan, dia adalah sebahagian daripada ahli kita kan. Jadi kita tak boleh membiarkan guru comfort zone ni macam tu je kan, Tuan Khairul? Ya, dalam satu kajian yang saya baca lah yang sedikit menakutkan kalau tuan-tuan boleh tahu, kadang-kadang guru novice ini kalau kita tak treatment, kalau kita tak buat pendekatan sesuai, kadang-kadang seawal setahun dia dah convert. Sebab tengok dia akan buat perbandingan, cikgu tu boleh, kenapa saya tak boleh? Sebab hari ini kita ni ramai generasi Y. Tuan-tuan sedar tak, bila kita nak suruh, dia akan tanya, why, kenapa saya kena? Mana perkeliling dan sebagainya. Jadi sebab itu kadang-kadang pendekatan kita sebagai ketua panitia, kita kena lihat juga perkara-perkara ini. Sebab hari ini ikut kajian, kadang-kadang orang yang berada di novice pun baru setahun berkhidmat, kadang-kadang kalau kita tak treatment, kita tak layan dengan betul, kita tak cungkil potensi mereka, kita tak, orang kata apa ni, kita tak menggunakan pendekatan yang sesuai, dia boleh jadi convert. Malah nak buat cik aku je. Itu juga perkara yang kita kena lihat mengikut situasi dan ruang lingkup tuan-tuan dan puan-puan. Itu juga. Dan macam mana misalnya sabotaj dan virus, macam mana kita nak ubah mentaliti mereka, persepsi mereka supaya dia boleh bekerja bersama-sama dengan kita. Sebab kadang-kadang mungkinlah sampai satu peringkat kita terpaksa tinggal dia. Kadang-kadang sebagai ketua kita kena tengok juga bagaimana pendekatan kita supaya kita boleh tarik mereka supaya boleh bekerja bersama-sama kita lah. Ibarat kata pepatah, menarik rambut dalam tepung. Tepung tak ibarat menarik rambut dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tak berselerak. Maksudnya kita tak boleh biarkan juga, bahaya juga kan. Itu jadi secara persendirian. So kita kena fikirlah pendekatan yang sesuai kan. So harapan kami lah adanya perkongsian ini, tuan-tuan tambah lagi ilmu, tambah lagi kemahiran supaya kita boleh bekerja secara berpasukan. Saya serahkan balik kepada Yang Mulia Raja. Ya, silakan. Ada lagi tu?
Ya, silakan. PPD Temanul, Tuan. silakan. Silakan. Okey tuan, saya ingin beri sedikit berkenaan dengan 5 kategori guru tadi lah. So tadi tuan ada maklumkan tentang pengusahaan organisasi, elemen pengusahaan organisasi iaitu POLC. So kita boleh gunakan pendekatan POLC ni kepada 5 kategori guru yang berada di sekolah lah. Dan pada masa yang sama saya lihat di sini elemen pengusahaan sosial dan juga komunikasi ni sangat penting dalam kita memastikan bahawa 5 guru ini dapat digerakkan atau dapat diupayakan supaya kita kena memastikan bahawa dalam komunikasi itu ada iklim yang positif di mana kita nak kedua pihak rasa dihormati, kedua pihak itu saling percaya, mempercayai dan yang penting adanya elemen saling harga menghargai lah antara pemimpin dan juga kategori guru ni lah. Sebab guru ni kita tak biarkan, kita kena tarik dia menggunakan pendekatan POLC ni bagi memastikan semua guru yang berada di bawah kita dapat diupayakan semaksimumnya. Sekian, terima kasih. Alright. Saya nak tambah sikit lah kompetensi yang kadang-kadang kita terlepas pandang ialah membangun kapasiti. Tuan-tuan perasan tak? Bila kita membangun kapasiti ni, biasa kita akan kaitkan bagaimana kita boleh meningkatkan keupayaan guru-guru panitia kita. Biasa kita buat PLC. Tuan tengok tak tentang SPL KPM? Kita ada yang berkaitan dengan kursus dan 42 jam kredit yang ada 13 aktiviti PBB. Bagaimana kita orang kata apa nak memperkasakan cikgu-cikgu kita nak bangun kapasiti tentang alat kolaboratif dalam membuat PLC itu sebenarnya. Perkara-perkara ini tuan-tuan sebagai ketua panitia kena faham juga bagaimana kita boleh tingkatkan cikgu-cikgu kita, terutama bagi 5 kategori itu tadi iaitu membangun kapasiti tentang PLC, kita sharing kan, dan sebagainya lah. Jadi perkara ini juga kita perlu sebagai ketua panitia. Kalau cikgu ini contohnya dia lemah dari segi penguasaan ICT, so apa kita boleh bantu? Sebab tu kadang-kadang lah saya mencadangkan lah kalau kita dapatkan tuan-tuan mungkin kita boleh buat TNA lah training need analysis cikgu-cikgu kita. Sebab cikgu kita ni dia berbeza-beza apa keperluan dia. Mungkin cikgu A ni keperluan dia begini, mungkin cikgu B ni keperluan dia begitu. Jadi membangun kapasiti juga sebagai ketua panitia juga perlu lihat bagaimana tuan-tuan boleh mengupaya orang-orang di bawahan di bawah cikgu. Itu sedikitlah tentang membangun kapasiti. Saya serahkan balik kepada YM Raja. Okey, terima kasih. Terima kasih tuan di atas pencerahan tadi. Alright. Pengurus mau mencelah. Okey. Sebab kita dah sampai time break sekarang 10.31. Alright. Okey. Okey, sudah teruskan perkongsian daripada Yang Mulia Raja Ibrahim, Cik Hairul Hamzi, Cik Syahrul Nizam dan juga Cik Zaharin. So kita akan sambung sebab kita lambat seminit, kita akan start 11 1 minit Ia boleh rehat, minum kopi, goreng pisang. Silakan. Alright. Okey. Terima kasih tuan. Okey. Terima kasih. Okey.